Seterusnya, kita akan bincang 4 elemen negara Islam. Yang pertama ialah rakyat, kedua wilayah ataupun daerah, ketiga pemerintah, dan yang keempat elemen kedaulatan. Elemen yang pertama iaitu rakyat. Rakyat merupakan aset ataupun tunjang keberadaan sesebuah negara. Rakyat yang dimaksudkan adalah warga negara yang patuh dan taat kepada pemerintah yang menjalankan pemerintahan berlandaskan syariat Islam secara menyeluruh. Jaminan yang diberikan oleh undang-undang terhadap pemeliharaan dan pengiktirafan terhadap hak-hak rakyat dalam negara yang biasa dinyatakan sebagai hak asasi manusia. Perbezaan warna kulit, bangsa, agama dan ras bukanlah menjadi titik penghalang dalam melaksanakan keadilan terhadap rakyat yang bernaung di bawah pemerintahan dalam sesebuah negara. Rakyat terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama penduduk. Mereka yang tinggal atau menetap di dalam sesuatu wilayah negara. Mereka disebut penduduk kerana orang-orang tersebut lahir secara turun-temurun berkembang biak di dalam suatu negara tertentu. Yang kedua ialah bukan penduduk, iaitu mereka yang berada di dalam suatu wilayah negara hanya untuk sementara waktu. Misalnya para pelancong, pelajar asing dan orang asing yang bekerja dalam suatu negara tertentu. Semua rakyat dalam apa jua kategori berhak mendapat jaminan keamanan dan keselamatan selama mana mereka berada di dalam wilayah kekuasaan Islam. Pemerintah yang baik dan adil adalah pemerintah yang melaksanakan amanah dan tanggungjawab sebagai khalifah Allah yang memberikan hak-hak rakyatnya dengan penuh amanah, adil dan saksama berlandaskan syariat Allah Ta'ala. Apabila hak rakyat terbela, proses ke arah pembentukan negara Islam yang aman, makmur dan sejahtera akan mudah dicapai serta dilaksanakan. Elemen kedua pula ialah wilayah ataupun daerah negara. Wilayah sesebuah negara merupakan tempat tinggal rakyat dan tempat berlangsungnya pemerintahan yang berdaulat. Ia meliputi daratan, lautan dan udara. Daratan adalah wilayah di permukaan bumi dengan batas-batas tertentu. Lautan pula merupakan perairan yang berupa samudra, laut, selat, tasik dan sungai. Sedangkan udara meliputi wilayah yang berada di permukaan bumi di atas wilayah darat dan laut. Kesemuanya yang terkandung di dalam maksud wilayah wajib dipertahankan oleh pemerintah dan rakyat yang hidup di dalam sesebuah negara. Justru pencerobohan dan pelanggaran hak wilayah dalam sesebuah negara merupakan suatu kesalahan dan kezaliman yang wajib ditegah. Manakala penduduk dan rakyat di dalam wilayah tersebut wajib bangun mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran wilayah yang diduduki dengan apa cara sekalipun. Ciri ketiga pula adalah kedaulatan. Kedaulatan dirujuk kepada maksud kekuasaan atau pemerintahan. Berdaulat berarti mempunyai kekuasaan penuh, kekuasaan tertinggi untuk mengatur suatu pemerintahan. Dengan demikian, negara yang berdaulat adalah suatu negara yang telah mendapatkan kekuasaan penuh untuk mengatur pemerintahannya. Kedaulatan negara adalah suatu yang perlu dipelihara dan dikekalkan serta ianya tidak boleh diganggu-gugat oleh mana-mana pihak dari negara lain. Kedaulatan boleh dipertahankan dengan penguatkuasaan undang-undang yang bertujuan memelihara, melindungi dan menjaga kepentingan-kepentingan negara seperti keamanan, keselamatan, persempadanan, sistem ekonomi dan sebagainya. Dalam konteks pemerintahan Islam, agama Islam didaulatkan serta Al-Quran dijadikan sebagai perlembagaan lengkap yang mentadbir keseluruhan perjalanan sesebuah negara.
Ciri yang keempat ataupun elemen yang keempat adalah pemerintah. Pemerintah yang berdaulat iaitu pemerintah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang dihormati dan ditaati oleh rakyat dalam negara itu mahupun negara-negara lain. Tugas utama pemerintah Islam ialah bertindak sebagai khalifah Allah di bumi dengan menguruskan segala urusan sosial, politik dan ekonomi dalam negara berkenaan berdasarkan kepada syariah supaya akidah Islam yang kuat sentiasa dapat dipertahankan. Khalifah ataupun ketua negara akan bertanggungjawab membentuk satu sistem pemerintahan supaya menjaga kebajikan kerohanian dan kebajikan kebenaran rakyatnya, manakala tugas setiap rakyat adalah untuk mematuhi pemerintah. Pemilihan pemimpin perlulah meraihkan perkara-perkara dasar yang menjadikan seseorang itu layak diangkat menjadi pemimpin ataupun pemerintah, seperti seorang yang beragama Islam, bijaksana, berilmu, berakhlak dan sebagainya. Seterusnya kita bincang sejarah negara Islam secara ringkas. Negara Islam Madinah. Nama asal ialah Yasrib ataupun Thayyibah. Ditukar namanya Madinah setelah menerima penghijrahan Nabi Muhammad dan pengikutnya dari Mekah. Madinah asalnya bukan penempatan yang aman. Sering berlaku pertelingkahan kaum, khususnya Arab dan Yahudi yang masing-masing ada puak dan kabilah tersendiri seperti Aus dan Khazraj yang mempunyai anutan tersendiri. Kedatangan Nabi Muhammad membawa Islam telah menyatukan penduduk pelbagai kaum dan agama di bawah naungan sebuah negara Islam, Madinah. Madinah juga negara berperlembagaan bertulis pertama di dunia, sekalipun telah wujud banyak negara yang lain sebelumnya. Gambaran umum negara Islam Madinah. Madinah turut mempunyai pelbagai sistem yang berteraskan kepada perlembagaan Madinah, seperti sistem politik, iaitu merangkumi konsep khalifah, amanah, kuasa, hak Allah dan jaminan 5 matlamat syariat tercapai. Sistem ekonomi, iaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, menekankan keadilan sosial, menghindar penindasan dan kezaliman, penghapusan riba dan konsep amanah harta hak Allah. Yang ketiga pula adalah sistem sosial, iaitu menekankan aspek ukhuwah, kekeluargaan, kejiranan, hubungan dengan bukan Islam, hubungan antara golongan tua dan muda, pendidikan seni, budaya dan pendidikan. Slide ini menerangkan strategi dasar Nabi Muhammad SAW apabila berlakunya perpindahan dan hijrah ke Madinah, memberi erti kelahiran sebuah negara Islam yang pertama di alam ini pada masa itu dan wujudnya sebuah khalifah pemerintah Islam di bawah kelolaan pengasasnya yang pertama iaitu Nabi Muhammad SAW. Oleh yang demikian, Nabi Muhammad telah menyediakan suatu asas yang kukuh untuk negara ini. Asas dan dasar tersebut adalah seperti berikut. Yang pertama, pembinaan masjid. Membina masjid adalah langkah permulaan dalam usaha untuk menyusun pentadbiran negara. Masjid adalah markas bagi menggerakkan perjuangan dan pentadbiran. Yang kedua adalah persaudaraan. Asas keimanan yang kukuh di kalangan umat Islam telah menyemaikan semangat persaudaraan di kalangan mereka. Setiap orang Islam menjadi saudara seagama tanpa mengira keturunan dan dari mana mereka datang. Dan yang ketiga pula ialah pembentukan Piagam Madinah. Asas ketiga ini merupakan perkara yang penting sekali dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menentukan nilai perlembagaan negara baru ini. Sebagai kesimpulan bab yang ketiga ini, yang pertama, Islam datang memperbaiki akidah dengan memastikan keesaan Allah SWT dan memperbaiki kerosakan masyarakat dengan menghapus segala bentuk perbezaan darjat manusia
dan seterusnya. Islam membimbing manusia ke arah cinta kasih, kerjasama untuk mencapai kebahagiaan dan perdamaian serta keadilan mutlak bagi umat manusia sendiri. Maka atas dasar dan tujuan itulah Islam membangun daulah ataupun negara. Negara menurut cerita Islam tidak tergantung di awang-awang dan tidak pula hanya bertujuan di bumi saja. Tetapi Islam mendirikan daulah yang uratnya buminya mencengkam di bumi dan pucuknya menjangkau arasy tinggi. Kedua, proses terbentuknya negara Islam adalah bermula setelah Nabi hijrah dari kota Mekah ke Madinah dan membentuk negara Islam di Madinah, yang menjadi kepala negaranya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, dasar-dasar berdirinya negara Islam ada dua, iaitu tauhid dan ukhuwah Islamiyah. Dan yang keempat pula adalah prinsip-prinsip negara Islam terbahagi pada 4 perkara, iaitu prinsip syura, prinsip keadilan, prinsip kebebasan dan prinsip persamaan.